Bagi mendapatkan laporan dan juga analisis langsung berkaitan apakah yang akan diumumkan oleh Perdana Menteri pada petang ini di talian melalui Skype kita bersama saudara Mujibu Abdul Muiz, seorang penganalisis politik dari Universiti Teknologi MARA. Assalamualaikum Mujibu. Assalamualaikum. Jadi pastinya ramai yang sedang menunggu di kaca televisyen ataupun di telefon bimbit mereka untuk menantikan pengumuman ataupun keputusan khas Perdana Menteri. Bagi Mujibu sendiri sebagai penganalisis politik, bukan hanya berkaitan dengan pandemik COVID-19 yang semakin tinggi jangkitannya pada hari ini, tetapi negara juga berhadapan dengan ketidaktentuan politik akibat daripada beberapa pengumuman yang diberikan ataupun dilakukan oleh ahli parlimen yang terkini dari Macang menarik sokongan kepada Kerajaan Perikatan Nasional. Apa yang mungkin dapat dijangkakan dalam ucapan pengumuman Perdana Menteri pada hari ini selain daripada isu berkaitan dengan kesihatan awam COVID-19 tetapi juga dari aspek politik, Mujibu? Ya, sudah tentu dia sebagai seorang pemerhati dan juga penganalisis, pengumuman hari ini akan melihat pada dua aspek, iaitu sudah tentu apakah kita akan memasuki semula fasa PKP seperti mana yang berlaku pada awal Mac tahun lalu, dan juga apakah dengan keadaan politik semasa yang semakin meruncing kepada nasib Kerajaan Perikatan Nasional di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin, apakah juga akan berlaku sebarang pengumuman politik yang mungkin membawa kepada pembubaran parlimen ataupun sekaligus membuka laluan kepada PRU ke-15. Ini juga barangkali tumpuan kepada semua pemerhati politik di Malaysia. Cuma dalam keadaan sekarang ini barangkali saya melihat tumpuan akan lebih diberikan kepada mengekang penularan COVID-19 yang semakin menggila di negara pada ketika ini, dan juga saya rasakan bahawa hal politik ini barangkali menjadi intipati kedua di dalam pengumuman yang bakal dilakukan oleh Tan Sri pada petang ini bila-bila masa daripada sekarang, ya. Jadi cuma itulah, sebagai seorang rakyat, bukan seorang pemerhati politik, saya berharap bahawa kerajaan segera mengambil tindakan pantas untuk mencegah penularan COVID ini, dan sebagai rakyat juga barangkali saya tidak mahu melihat isu politik melebihi isu yang berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan nyawa kita sebagai rakyat Malaysia. Kerana pada ketika ini barangkali isu politik perkara yang terakhir untuk kita bincangkan, tetapi itulah mengharapkan orang politik untuk tidak bermain politik ini, saya rasa ibarat kita meminta Cristiano Ronaldo untuk tidak menggelitik bola dalam permainan bola sepak. Jadi itu agak sukar untuk kita melihat sejauh mana kepentingan politik ini boleh dikesampingkan ketika kes COVID semakin meninggi semakin hari di negara kita ni, Aziz. Mujibu, pengumuman petang ini amat dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat Malaysia kerana apa yang berlaku dalam 10 hari pertama kita memasuki gerbang 2021 ini, banjir besar melanda beberapa buah negeri sehingga sekarang ini termasuk di Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di Johor. Itu amat dinantikan bagaimana penyelesaian dan juga bantuan yang akan diberikan kepada mangsa-mangsa yang terlibat. Keduanya, kes pandemik yang terus meninggi, kes jangkitan yang positif sudah hampir mencecah kepada 30,000 dan yang meninggal sudah pun lebih daripada 550 orang. Dan ketidakstabilan politik juga menjadi tanda tanya, adakah kerajaan yang ada sekarang ini masih mempunyai majoriti dari ahli-ahli parlimen. Jadi adakah ucapan ini perlu merangkumkan ke semua perkara ini? Dan satu lagi perkara berkaitan dengan esok lusa 20 hari bulan anak-anak kita akan diminta datang ke sekolah. Jadi semuanya ini ditunggu-tunggu, tetapi dari sudut kepimpinan kerajaan hari ini itu perlu juga diberikan leadership ataupun bagaimana mengaturkan ke semua perkara-perkara yang begitu membelenggu penduduk Malaysia pada ketika ini. Ya, saya rasa barangkali dalam keadaan sekarang, ya, isu-isu kesihatan dan keselamatan menjadi prioriti kepada rakyat. Rakyat mahu mendengar keputusan kerajaan terhadap PKP apakah bakal dilaksanakan semula.
yang pada ketika ini memang serba salah untuk melakukan PKP kembali ini kerana kita telah belajar impak PKP itu adalah lebih besar dalam perspektif ekonomi dan sosial berbanding dengan kesihatan itu sendiri. Bagaimana dengan rakyat yang kehilangan kerja, yang terpaksa bekerja dari rumah, produktiviti negara menurun, ekonomi negara menguncuk dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama sudah tentu kepimpinan kerajaan yang ketika ini dilihat terlampau flip-flop, sekejap mahu mengumumkan sekolah buka, bila kes jadi begini, semua orang bertanya-tanya apakah kalau PKP sepanjang 2 minggu itu akan melibatkan sekolah, bagaimana dengan anak-anak yang menghadapi peperiksaan besar yang telah pun ditangguhkan tahun lalu. Kalau ditangguhkan lagi disebabkan PKP, ini akan mengganggu sistem pembelajaran dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini barangkali menjadi tumpuan. Tetapi dalam satu perspektif, dari sudut politik, dari sudut kekuasaan, ini juga penting. Mengapa penting? Kerana ia melibatkan keyakinan kepada ekonomi negara, kerana pimpinan negara yang stabil, politik yang stabil akan membawa kepada kestabilan ekonomi. Bagaimana Indonesia contohnya kan, walaupun berhadapan dengan COVID-19, tapi mampu membawa pelaburan yang baik di sepanjang tempoh COVID-19 itu. Di samping mereka berjuang, mereka juga berjaya menjual ekonomi negara mereka dan menarik pelabur asing untuk datang melabur di negara mereka. Jadi perkara-perkara ini juga sebenarnya penting buat negara kerana politik yang tidak stabil itu akan menjauhkan lagi pelabur untuk datang melabur di negara kita, dan ini sekaligus akan mengecilkan lagi saiz ekonomi yang tiada yang pada ketika ini sangat sukar dan mencabar. Mujibu, apa yang ingin didengar oleh Mujibu dan juga majoriti rakyat di luar sana? Apakah perancangan dan juga perancangan negara, kerajaan untuk membendung jangkitan yang lebih buruk COVID-19 dan dalam masa yang sama memberikan keyakinan kepada masyarakat bahawa kerajaan ini masih berfungsi? Ya, sudah tentu sebagai rakyat saya mau memerhatikan satu tindakan yang sistematik diambil daripada kerajaan untuk membendung COVID-19. Kita ada model yang boleh kita pinjam, dan kita juga mungkin sedikit lega apabila pada pertengahan Februari kita akan menerima vaksin dan harap vaksin ini mampu untuk memulihkan COVID-19 dengan segera, terutamanya dengan keadaan sekarang ini yang dikabarkan sudah tidak mampu lagi menampung kes COVID kerana peningkatan kes dan juga limitasi katil di hospital itu. Dan model-model seperti di Korea Selatan, di Jepun itu boleh diguna pakai, yang ketika ini mereka menganggap bahawa COVID ini sudah berada di dalam kalangan masyarakat dan kita harus belajar untuk hidup bersama-samanya. Dan sudah jelas pada kita bahawa tidak ada ubat ataupun vaksin yang paling ampuh untuk melawan COVID ini, melainkan mengamalkan SOP yang sedia umum kita tahu itu bahawa inilah caranya. Dan sudah tentu juga dalam masa yang sama kita mahu politik ini kembali stabil. Orang politik ini harus itulah kita dah banyak kali bercakap tentang ini bagaimana orang politik harus meletakkan kepentingan umum itu di hadapan berbanding kepentingan politik dan peribadi. Tetapi ini tidak berlaku di Malaysia kerana masalah kita inilah bila parti politik ini orang politik sendiri itu tidak mampu untuk melihat perkara-perkara begini berbanding dengan politik peribadi dan politik kepartian melebihi kepentingan umum. Jadi kalau kita terus berbahas dan berbincangkan ini, tetapi orang politik masih juga mengambil sikap mementingkan diri yang seperti mana berlaku sekarang ini, maka kita tidak akan ke mana lagi. Tapi jelas pengajaran politik yang paling ada hari adalah tentuan kepimpinan yang berlaku di dalam politik negara ini akan memberi kesan lebih buruk dalam tempoh jangka masa yang pendek ini kalau ia tidak ditangani dengan baik. Kita berhadapan dengan dilema untuk mengadakan pilihan raya yang kononnya akan mampu mengembalikan kestabilan politik yang saya rasa ia juga tidak berlaku. Kita boleh belajar daripada pengalaman Sabah yang mengatakan bahawa kita mahu menstabilkan kerajaan dan sebagainya, tetapi apa yang berlaku, kerajaan itu tetap begitu, majoritinya juga tetap tipis, tetapi dia telah menyumbangkan masalah yang besar kepada kesihatan negara dengan membesarkan kes COVID-19 yang saya sendiri sebagai individu yang terkesan dengan COVID ini kerana saya telah kehilangan ahli keluarga sendiri disebabkan COVID-19. Okey, Mujibu, kita rehat dahulu
selepas ini kita akan membuat apakah perkara-perkara yang perlu juga diberikan keyakinan oleh Perdana Menteri dalam putusan khas yang dijangkakan diumumkan pada petang ini ataupun pada hari ini. Kita